Tidur tu tak ada apa. Yang menyebabkan jadi tak sedar tu buat tak berjaga lewat. Tidur lewat. Itu sebab. Adapun semata-mata tidur, kalau seseorang itu tidur, lepas tu bahar pula. Tidur ni orang panggil tidak curai ni, tidur lagu pada. Setengah ulama mengatakan kalau dia tidur tu sebelum masuk waktu. Misalnya dia tidur sebelum zuhur. Sebelum zuhur sampai kepada waktu asar. Sampai kepada waktu asar. Dan terlepas waktu zuhur. Itu tidak cuai sebab dia tidur sebelum zuhur. Hak cuai ni lagu mana? Kalau dia tidur selepas zuhur, masuk zuhur dah, kira-kiranya dia boleh kalau nak sembahyang. Kalau hak sebelum masuk zuhur tu nak sembahyang lagu mana? Tak boleh. Ni selepas masuk zuhur dah, dia tidur lagi dengan tidak sembahyang sampai berlalu waktu zuhur. Itu orang panggil cuai. Itu orang panggil cuai. Itu mengikut pendapat satu golongan ulama. Satu golongan ulama lagi mengatakan tidak. Walaupun masuk waktu dah pun, kalau kita tak sembahyang lagi pun, kalau kita tidur lepas tu terlepas waktu, tidak cuai lagi. Berdasarkan hadis ini, umum hadis ini, tidak cuai dalam tidur. Kecuaian tidak ada dalam tidur. Tak apa lagi. Hak tak bolehnya kata dia, sekiranya lewat benar, nak masuk asal lola dah, tak sembahyang, tidur lagi, hak tu baru cuai. Hak tu baru cuai. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dah, kalau selagi dalam waktu tidak cuai. Walaupun akhir waktu, katakanlah akhir waktu tu dia tak sembahyang lagi, letih denera, lepas tu terlepas waktu zuhur, tak ada nak sembahyang zuhur, pun tidak cuai lagi. Dengan arti berdosa ke apa? Tak, tidak berdosa lagi. Kalau dia letih dan jenera gitu. Hak cuai betulnya dia jadikan kebiasaan dia lagu tu. Kebiasaan. Ni pendapat yang ketiga. Dia jadikan kebiasaan dia. Dia tak tidur sebelum tu. Tidur sama lewat. Dah lah tak sembahyang awal. Lepas tu dekat nak habis waktu dia tidur. Jadi kebiasaan dia. Hak tu cuai dengan arti berdosa. Hak buat lagu tu dosa. Tak boleh. Tetapi kalau selagi macam tadi, ada beberapa pendapat tadilah. Kalau nak cermat, ambil yang pertama tadi. Itu lebih cermat lah. Fa idza saha ahadukum, apabila seseorang dari kamu terlupa bersembahyang, maka hendaklah dia mengerjakannya apabila dia teringat. Apabila dia teringat. Bila dia teringat, maya. Apabila dia teringat. Jadi orang-orang yang mengatakan apabila teringat ni, hadis ini mengkhususkan umum hadis yang melarang bersembahyang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya pada waktu matahari nak jatuh, waktu matahari nak naik, dia tak boleh mula sembahyang pada masa tu. Duduk tengah-tengah nak jatuh, duduk tengah-tengah nak naik, tak boleh. Umum, ada umum hadis itu. Jadi ulama-ulama yang mengatakan umum itu tidak umum, dia ada dikhususkan oleh hadis tertentu. Mana boleh bila-bila masa pun, kalau dia teringat tu, ketika dia teringat tu matahari nak jatuh, ambil air sembahyang. Walaupun matahari duduk tengah jatuh, sembahyang, tak apa kata dia. Hadis ini dia kata bila dia teringat. Bila tu bila-bila. Dia cepat, dia kena cepat. Kalau kita mati sebelum pada tu, kalau buat lambat-lambat, macam mana? Dia kata sebab tu tak boleh. Dalam hadis ini dan hadis-hadis yang lain dia sebut hina, bila, ataupun idza, apabila dia teringat. Kecuali hak terdesak benar lah. Misalnya kita kata nak buang air, tak boleh nak tahan, lepas tu tak ada air sembahyang, kena ambil air sembahyang, tu tak ada apa tidak lah. Kalau selepas tu kan selalu. Dia pegang dengan ni, hina yadhkuruha, bila ataupun ketika dia teringat, sembahyang selalu. Sebab apa? Kalau tidak sembahyang selalu, boleh jadi terlupa pula. Ataupun boleh jadi kita mati dalam keadaan kita tidak menyelesaikan tanggungjawab kita. Dengan sebab itu, eloklah selalu. Adapun hadis hak larang itu dalam keadaan biasa. Dalam kes ni, dalam kes orang terlupa ni, tak boleh pada masa tu pun, kata mereka. Khilaf lah, benda khilaf. Wa minal ghadi lil waqti, dan pada keesokan harinya pada waktunya. Kena ingat, mana hari ni
terlupa semaya zuhur, katakanlah semayanya dalam waktu asar, lepas asar tu Nabi SAW larang semaya, tapi hak ni kecuali tak apa. Sebab apa? Bila teringat, dah teringat lepas asar semaya, hak ni tak apa. Bagi ulama yang mengatakan tak apalah, bagi Imam Abu Hanifah dan orang sependapat dengan dia, dia kata tak boleh, tetap tak boleh, tunggu sampai lepas maghrib baru boleh. Bagi orang hak kata boleh, dia kata semaya lalu, lepas tu esok lagu mana esok? Esok semaya zuhur lepas asar kau? Tak, lil waqti, pada waktu dia. Pas sebelum tu, ini maksud lil waqti. Esok semula ataupun lain-lain hari lagi, pada waktu dia lah. Bukan waktu hak kita teringat, hak kita buat tu dah. Pada ketika kita terlupa tu, tidak hak tu darurat lah. Waktu qada lah, orang panggil qada. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, ada ulama mengatakan kalau kita terlupa semaya ataupun kita tertidur sehingga tertinggal semaya, bila kita semaya di luar waktu tu, itu orang panggil qada ke orang panggil tunai, khilaf lagi situ, khilaf lagi. Kebanyakan ulama mengatakan qada lah, dan tidak dalam waktu dia. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan tidak qada, semaya gitu. Tidak qada, sebab kita bukan dengan sengaja, kita tertidur tu ataupun kita terlupa, tidak qada. Dia kata qada ni kalau dengan sengaja, baru ni kita sudah bicara dah, hak sengaja tidak sengaja tu lagu mana, bicara dah. Hadis ini menjelaskan kekeliruan yang mungkin timbul daripada hadis berikut. Cuba kita tengok hadis berikut ni. Akhir dia walakinna arwahana kanat biyadillah. Hadis berikut, fa arsalaha anna syaa faman adraka minkum salatal ghad min ghadihi salihan falyaqdi ma'aha mithlaha. Ni keliru. Sesiapa di antara kamu yang bersembahyang pada esok harinya dengan baik, mana pada waktunya, falyaqdi ma'aha mithlaha, maka hendaklah dia menunaikan bersamanya seumpamanya. Maknanya hari ni kita sudah tinggal sembahyang subuh, terlepas waktu dia, terlupa ke ataupun tertidur ke, tinggal sembahyang subuh, tak apalah, qada dah hari ni, esok sembahyang subuh dalam waktu subuh tu, lepas pada sembahyang subuh ataupun sebelum sembahyang subuh, dua kena buat subuh hak kemarin, hak kita sudah qada dah, buat pula, dan subuh hak hari tu. Ni hadis ni. Tetapi hadis yang pertama tadi, dia kata falyusalliha hina yadhkuruha wa min al-ghadi lil waqti, dan pada besok hari maka hendaklah dia mengerjakannya pada ketika dia ingat, dan pada besok hari lil waqti, pada waktunya. Setengah ulama mengatakan hadis ini, dia kata pada besok hari pada waktunya, yang di sembahyang subuh saja, subuh hari itulah esok tu. Bermakna tak serupa dengan ni hak kita baca tak ni. Maknanya kena ganti subuh hari ni, walaupun kita sudah buat dah hari ni, kena buat sekali dengan subuh esok. Maknanya bercanggah antara hadis ni dengan hadis yang kedua. Tetapi setengah ulama mengatakan ni nampaknya Imam Abu Daud nak pergi lagi tu. Dia kata tidak, hadis yang pertama ni pun tidak bercanggah dengan hadis yang kedua, serupa juga. Cuba kita perhati molek, hendaklah dia mengerjakannya apabila dia terlupa. Tersembahyang dah subuh tu hari ni kita terlepas, dan besok hari pada waktunya, yang dikerjakan juga hak ni hari ni di samping hak esok. Dia kata serupa ni, hak dengan hak yang kedua serupa. Maknanya hak hari ni bila kita
teringat ataupun bila kita jaga, kita kena buat dah subuh hari ni tu.